Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita masih lagi membincangkan bab 4 iaitu matriks di bawah tajuk operasi matriks. Jadi kali ini saya akan fokuskan kepada operasi pendaraban dua matriks. Saya akan tunjukkan bagaimana kita hendak mendarab dua matriks. Tapi sebelum itu, kita perlu mematuhi syarat utama apabila kita hendak mendarab dua matriks, iaitu dua matriks hanya boleh didarab apabila bilangan lajur matriks pertama sama dengan bilangan baris matriks yang kedua. Contoh diberi di sini dua matriks di mana bilangan lajurnya 3 dan bilangan baris matriks kedua juga 3. Contoh kedua, kita ada matriks dengan bilangan lajur 1 dan bilangan baris pun 1. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana kita hendak mendarab dua matriks. Saya akan tunjukkan dua kaedah di sini. Okey, dalam kaedah pertama, sebagai contoh, kita diberi dua matriks di mana matriks pertama mempunyai peringkat 2 darab 3 dan matriks kedua dengan peringkat 3 darab 2. Jadi bagaimana kita hendak darab? Kita bina satu kotak mengupuk pada matriks yang pertama dan kita bina satu kotak menegak pada matriks yang kedua. Apabila kita telah buat kotak, kita darabkan setiap unsur-unsur di dalam kotak mengikut kedudukan unsur. Pada unsur yang pertama, kita darabkan dengan unsur yang pertama iaitu 1 darab 2, kemudian unsur yang kedua 3 darab dengan 6 dan unsur yang ketiga kita darabkan 0 darab 0. Hasil darab bagi ketiga-tiga unsur ini kita tambahkan. Okey, seterusnya kita pertimbangkan pula kotak mengufuk iaitu baris pertama bagi matriks pertama dengan kotak menegak pada matriks yang kedua. Kita buat perkara yang sama iaitu kita darabkan unsur pertama dengan unsur pertama, unsur kedua dengan unsur kedua dan unsur ketiga dengan unsur ketiga. Hasil darab bagi kesemua unsur ini kita perlu tambah. Baik, seterusnya kita bina pula kotak pada baris yang kedua bagi matriks yang pertama. Kita bina kotak melintang dan kita bina kotak menegak pada lajur yang pertama matriks yang kedua. Jadi kita lakukan perkara yang sama iaitu kita darabkan setiap unsur mengikut pasangannya iaitu 5 darab 2 tambahkan dengan 4 darab 6 dan tambahkan negatif 2 darab 0. Dan akhir sekali kita darabkan pula unsur-unsur dalam baris kedua dalam kotak yang kedua dengan unsur-unsur pada lajur yang kedua iaitu kotak menegak yang kedua. Kita darabkan setiap unsur mengikut pasangannya dan kita tambahkan. Kita dapatkan nilai-nilai bagi hasil darab semua unsur-unsur tadi. Maka kita akan dapat satu matriks dengan peringkat 2 darab 2. Iaitu unsur yang pertama 19, unsur yang kedua 1, unsur yang ketiga 34 dan unsur yang keempat negatif 14. Jadi ini cara pertama ataupun kaedah pertama bagaimana kita hendak mendarab dua matriks. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita hendak melakukan pendaraban menggunakan kaedah yang kedua. Kita ambil matriks yang sama. Matriks yang pertama kita tuliskan di sebelah kiri dan matriks yang kedua kita tulis di sebelah kanan di bahagian atas. Seterusnya kita bina dua garisan. Garisan melintang dibina untuk memisahkan baris pada matriks yang pertama. Dan garisan menegak pula dilukis pada matriks yang kedua bagi memisahkan lajur-lajur bagi matriks yang kedua. Baik,
Setelah kita bina garisan, kita darabkan baris pertama bagi matriks pertama dengan lajur pertama bagi matriks yang kedua mengikut unsur-unsur yang sepadan. 1 darab 2, 3 darab 6, 0 darab 0. Dan hasil darab ini kita tambahkan kemudian kita lakukan proses yang sama untuk baris pertama dengan lajur kedua. Kita darabkan setiap unsur dan kita tambahkan, kita tuliskan jawapan. Dan seterusnya pada baris kedua, kita darabkan dengan lajur pertama mengikut pasangan unsur. Hasil darab kita tambahkan dan kita tuliskan jawapan. Dan akhir sekali, kita darabkan pula baris kedua dengan lajur yang kedua. Kita tambahkan hasil darab unsur-unsur dan kita tuliskan pada kedudukan yang sepadan. Baik, apabila kita telah perolehi jawapan, kita keluarkan jawapan yang kita perolehi tadi. Kita tuliskan jawapan dalam kurungan untuk menghasilkan satu matriks peringkat 2 darab 2. Dalam kaedah 2 ini, pelajar-pelajar boleh mengelakkan kesilapan dalam menulis kedudukan unsur-unsur bagi hasil darab kedua-dua matriks. Sekarang kita akan lihat pula contoh yang seterusnya di mana kita akan darabkan matriks peringkat 2 darab 1 dengan matriks 1 darab 3. Saya akan gunakan kaedah kedua di mana kita tuliskan matriks pertama di sebelah kiri dan matriks kedua di sebelah kanan atas. Kita binakan dua garisan iaitu garisan menegak dan garisan melintang. Garisan menegak memisahkan lajur-lajur pada matriks yang kedua dan garisan melintang memisahkan baris-baris bagi unsur-unsur dalam matriks yang kedua. Kemudian, apabila garisan telah terbina, kita darabkan unsur-unsur tersebut iaitu 2 didarab 8. Tuliskan jawapan di bawahnya. Kemudian, 2 darab negatif 2. Tuliskan jawapan di sebelah bawahnya. Dan akhir sekali, 2 darab 3, tuliskan jawapan di bahagian bawah. Ya. Seterusnya kita pergi kepada baris yang kedua matriks pertama, 1 darab 8. Tuliskan jawapan di bahagian bawah. Kemudian 1 darab negatif 2, tuliskan jawapan. Dan 1 darab 3, kita tuliskan jawapan di bahagian bawah. Seterusnya jawapan-jawapan yang kita perolehi, kita keluarkan, kita bina kurungan. Kita akan dapat menghasilkan matriks dengan peringkat 2 darab 3. Baik, sekarang kita pergi kepada contoh yang seterusnya iaitu kita mendarabkan dua matriks di mana matriks pertama mempunyai peringkat 1 darab 2 dan matriks yang kedua mempunyai peringkat 2 darab 2. Jadi seperti biasa kita tuliskan matriks pertama di sebelah kiri dan matriks kedua di sebelah kanan atas. Jadi di sini kita bina satu garisan menegak yang memisahkan lajur bagi matriks kedua. Memandangkan matriks pertama hanya mempunyai satu baris sahaja, jadi kita tidak perlu untuk membina garisan mengufuk. Jadi kita darabkan sahaja seperti biasa di mana unsur-unsur pada baris pertama kita darabkan dengan lajur pertama mengikut pasangan unsur-unsur. Jadi 2 darab 0 tambah 1 darab negatif 5. Jadi jawapannya kita tuliskan di bahagian bawah. Kemudian kita darabkan pula unsur-unsur dalam baris pertama bagi matriks pertama dengan unsur-unsur daripada lajur yang kedua. 2 darab 1 tambah 1 darab 3 dan kita tuliskan hasil darab tersebut di sebelah bawah. Kemudian kita keluarkan jawapan, kita masukkan dalam satu kurungan. Maka kita akan dapat satu matriks dengan peringkat 1 darab 2.
Jadi dalam kaedah kedua, pelajar-pelajar boleh mengelakkan daripada melakukan kesilapan menuliskan jawapan mengikut peringkat matriks yang betul. Baik, sekarang kita lihat pula bagaimana kita hendak menyelesaikan persamaan yang melibatkan pendaraban dua matriks. Sebagai contoh, diberi matriks A, matriks B dan hasil darab matriks A dan B, cari nilai X dan Y. Jadi bagaimana kita hendak mencari nilai X dan Y sekiranya diberi matriks A darab B sama dengan matriks dengan unsur 1, 6, negatif 4, negatif 3. Jadi kita tuliskan semula matriks A dan matriks B. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita perlu mendarab dua matriks tersebut, iaitu matriks A dan B, untuk mendapatkan satu matriks tunggal. Di sini saya gunakan kaedah yang kedua, iaitu matriks A ditulis sebelah kiri dan matriks B ditulis sebelah kanan atas. Di sini kita akan bina dua garisan, iaitu garisan melintang yang memisahkan baris bagi matriks A dan satu garisan menegak yang memisahkan lajur bagi matriks B. Jadi hasil darab bagi kedua-dua matriks ini kita keluarkan. Kita tuliskan di dalam kurungan. Kita samakan dengan hasil darab matriks yang diberi pada soalan. Baik, sekarang kita perhatikan di sini wujudnya matriks sama. Jadi di sini kita perhatikan di manakah pemboleh ubah X. Kita memilih pemboleh ubah X pada unsur yang ketiga, iaitu 3X tolak 1. Kita samakan dengan unsur sepadannya, iaitu negatif 4. Jadi kita keluarkan maklumat ini. 3X tolak 1 sama dengan negatif 4 dan kita selesaikan sehingga kita mendapat nilai X sama dengan negatif 1. Seterusnya, kita perhatikan pula di manakah kedudukan pemboleh ubah Y, iaitu 3Y sama dengan unsur sepadannya 6. Keluarkan maklumat ini. Kita selesaikan, kita akan dapat Y sama dengan 2. Jadi ini adalah cara bagaimana kita mengaplikasikan pendaraban dua matriks untuk menyelesaikan persamaan yang melibatkan pendaraban. Jangan lupa untuk ikuti video yang seterusnya untuk hasil pembelajaran yang seterusnya di bawah tajuk matriks. Bye.